بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, malam ini kita sama-sama sekali lagi dapat hadir ke dalam rumah Allah Ta'ala ini. Mudah-mudahan segala kerja baik kita ianya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Dan tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi pembacaan kitab Simarul Jannah, terjemah bagi kitab Risalah Al-Mu'awanah fi Sulukin Tariqil Akhirah, terjemah oleh Al-Syekh Idris Al-Khayyat rahimahullahu ta'ala, dan pengarang kitab Risalah Al-Mu'awanah adalah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Maka dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata, dan manakala baik hati nescaya baik oleh zahirnya, mesti tak dapat tiada, dia kata. Maka kerana bahawasa yang zahir itu selama-lama adalah ia mengikut bagi batin, dia kata. Dan ibarat yang kita baca malam ni, pengarang pada kitab ni dia nampak, kalaulah hati seseorang itu baik, maka nescaya zahirnya juga baik. Kerana apa yang berada pada zahir dia
maka itulah yang berada pada batin dia. Dan tuan, titik tolak manusia itu adalah berdasarkan kepada hati dia. Nanti kita akan baca, tuan, ada orang yang dia claim yang dia itu mempunyai hati yang baik. Dan tuan, hati baik tak boleh claim. Nanti kita baca kat bawah. Cumanya yang ni dia nak habaq mula-mula sekali. Kata pengarang pada kitab ni, kalaulah hati seseorang itu bagus, maka dia punya zahirnya juga adalah mengikuti hati dia. Kerana tuan-tuan, hati ini bila mana dia elok, maka dia akan memperelokkan perbuatan zahiriah seseorang. Kerana tu hati dia merupakan tempat jatuh pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hati bila seseorang melakukan dosa, Allah titipkan titik hitam juga dalam hati. Dan jadi manusia ni bila dia boleh berbuat kebaikan, itu adalah kerana dia ada hati nak berbuat kebaikan. Ada orang yang dia buat keburukan, dan tuan, tu adalah kerana dorongan daripada hati yang nak melakukan kejahatan tersebut. Jadi kata pengarang pada kitab ni, kalaulah dia punya batiniah ataupun dalaman dia elok, hati dia elok, maka sudah pasti perbuatannya juga adalah perbuatan yang elok. Kemudian dia kata, pada baik dan juga pada fasad. Sama ada perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang fasad, semuanya adalah datang daripada hati seseorang. Dan tuan, ibarat hati ni macam remote control, lebih kurang macam tu. Sama ada pada baik dia ataupun pada fasad, yakni pada keburukan yang dia lakukan. Kerana apa? Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan, Nabi sebut, inna fil jasadi mudghatan. Tuan, hadis ni biasa kita baca. Tapi itulah kita biasa baca hadis. Tuan, kita biasa baca ayat Quran, kita biasa duduk di dalam majlis kuliah. Dan tuan, amal bila lagi kita nak beramal, sebab itu ilmu yang kita belajar, yang kita dengar ni, dia untuk diamalkan. Kerana tu kata Nabi SAW, at-tuhur syatrul iman, kata Nabi. Sesungguhnya bersuci itu adalah sebahagian, ianya adalah separuh daripada keimanan kepada Allah. Dan tuan, apa dia maksud kesucian itu separuh daripada keimanan? Dan tuan, maksud suci kat situ bukannya najis. Maksud suci daripada hadis tu bukannya mana-mana najis yang kena pada baju seseorang yang nak mendirikan sembahyang. Bukan hak tu. Dan tuan, yang tu semua orang tahu. Bila kata dia bernajis, maka dia tidak boleh mendirikan sembahyang. Habis itu apa ada kesucian yang nak disampaikan oleh Nabi SAW di sini? Dan tuan, ulama menyatakan, ketika mana syarah kepada hadis ni, ulama kata seseorang yang dah dapat iman kepada Allah, dia kena beramal dengan iman tersebut. Dan tuan, barulah ada penyucian jiwa kepada Allah. Contoh, dia sembahyang. Dan tuan, sembahyang tapi pelik. Pelik pasal apa? Pelik duk dengki kat orang. Pelik nampak ni bila suka berkelahi dengan orang. Sembahyang. Dan tuan, maknanya apa? Dia sembahyang tetapi dia tidak menyucikan jiwa kepada Allah. Dia hanya setakat mendirikan sembahyang,
tetapi dia tidak menghayati perintah daripada sembahyang tersebut. Tuan, maka macam tu juga orang yang duk kuliah, hari-hari duk dengar kuliah, tuan, tapi amalan tak tambah, duk dengki ke orang macam tu lah, tuan, maka dia tak sampai kepada tujuan. Dan kata Nabi SAW, orang yang tidak menyucikan jiwa dia kepada Allah Ta'ala, maka tidak sempurna keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita sembahyang, patutnya kita jadi hamba yang sebenar-benarnya kepada Allah. Bila kita mengeluarkan zakat, patutnya kena ada sifat kesian kepada semua hamba-hamba Allah yang susah. Dan kalaulah kita hari-hari duk dengar kuliah, maka tindak tanduk kita adalah berdasarkan kepada ilmu. Dan tuan, baru sampai dia punya tujuan dia. Kerana tu Nabi SAW sebut tadi, at-tuhur syatrul iman, bahawasanya bersuci itu sebahagian daripada beriman kepada Allah. Dan tuan, maknanya apa? Kalau dia menyucikan jiwa dia dengan amalan-amalan soleh ni, melengkapkan lagi keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebab itu, kita bukan hanya setakat fokus kepada amal, tetapi kita juga nak kena fokus kepada penghayatan amal. Dan sebab tu kalau orang yang sembahyang, Allah Ta'ala kata apa? Dan tuan, kalau ilmu baru pada hari ni, benda ni dah bincang dah, ulama terkini dah bincang dah. Dan tuan, ni semua nama dia adalah maqasid asy-syar'iyyah, maksud daripada syarak-syarak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, sembahyang, apa yang dia faham tentang sembahyang ketika mana dia takbiratul ihram, kemudian masa dia berdiri, masa dia rokok, masa dia i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, kemudian dia duduk tahiyat akhir, kemudian dia beri salam. Habis-habis tu boleh kena tosir tang mana lah habis punya dua. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kata tentang sembahyang ni. Dan walaupun sembahyang dia adalah perbuatan rutin kita, tiap-tiap hari kita mendirikan sembahyang hari-hari. Bukan baru ni kita sembahyang. Kita sembahyang, lama dah sembahyang masa. Kalau kami ni, saya lah daripada darjah satu tadika pun dah ikut pi masjid dah sembahyang dah. Maknanya lama dah sembahyang ni. Tapi apakah pemahaman kita tentang sembahyang ni? Hanya mendirikan sembahyang? Allah Ta'ala kata, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar, kata Allah. Sesungguhnya sembahyang itu, dia mencegah diri kamu daripada fahsya dan juga mungkar kepada Allah. Dan cuba muhasabah balik. Selama kita duk semayang ni, berapa banyak dah taat yang kita duk buat, dan juga dah berapa banyak dah maksiat ataupun penderhakaan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maka kerana tu dalam Al-Quran, kalau tuan-tuan perasan, kalau kita perasan, dalam Al-Quran, bila Allah Subhanahu wa Ta'ala dia sebut soal orang yang beriman. Dan tuan, bila kata beriman, dia adalah perkara spiritual. Dan tuan, ni yang kita duk beramal ni, kita pi masjid ni tanda orang beriman kepada Allah. Kemudian dia sembahyang pada waktu malam, dia buat solat sunat yang banyak. Dan tuan, ni syiar kepada orang yang beriman kepada Allah. Dan tuan, tapi apakah dia hanya cukup sekadar itu saja? Allah Ta'ala akan sekalikan, amanu wa amilus salihat, orang-orang beriman dan juga dia beramal saleh, kata Allah. Dan maknanya apa? Bila dia beriman, maka dia kena beramal.
Tuan-tuan, bila mana dia beramal, maka dia kena faham pula pasal apa yang dia beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tuan-tuan, jadi hadis ni kita dah biasa dengar. Tuan-tuan, biasa kita duk dengar. Tuan-tuan, kalau panggil penceramah sampai RM10,000 bayar kat dia apa hadis ni? Bukan ada hadis lain pun, cuma seronoklah. Tuan-tuan, seronok pasal apa? Oh, biasa tengok kat TV lah. Hari ni dapat tengok depan-depan ni mak tu saja. Tapi hadis-hadis yang sama. Cuma tinggal lagi bila yang kita nak beramal. Itu soalan dia. Tuan, jadi kata Nabi SAW, inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluha biha sairul jasadi. Wa idza fasadat fasada biha sairul jasadi ala wahyal qalbu, dia kata. Artinya ni hadis Nabi SAW. Artinya ada pada jasad seseorang itu seketui daging, dia kata. Dan mana-mana orang dia ada benda ni, dia ada daging ni, setiap daripada orang, kata Nabi. Dan Nabi kata, apabila baik ia, nescaya baik dengan dia. Dan kalau hati tersebut baik, maka orang tersebut pun dia akan menjadi baik. Kalau daging itu baik. Masya Allah. Dan sebab itu Nabi SAW ketika mana Nabi mula-mula dia buat dakwah. Dan Nabi buat dakwah nak mengajak manusia kepada kebaikan ni. Dan mula-mula sekali Nabi ajak kepada mereka tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ada amalan-amalan syarak. Ada sembahyang, dia kena berzakat, dia kena haji, umrah, puasa dan sebagainya. Dan dia juga Nabi SAW ajar kepada para as-sahabah menyucikan jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan elemen ini yang paling penting sekali. Ini yang paling penting. Sebab tu tuan-tuan, semua yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu kita dirikan sembahyang, baik keluarkan zakat, baik puasa, baik pi haji, umrah dan sebagainya. Dan tujuan dia satu, iaitulah untuk menyucikan jiwa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi SAW, apabila baik ia nescaya baiklah dengan dia, yakni dengan sebab dia segala jasad. Dan apabila binasa ia, dan maknanya bila seketui daging itu dia binasa, maknanya rosak. Dan sebab itu generasi pada hari ni, untuk elakkan mereka ni daripada perkara-perkara yang tak elok, tuan-tuan, kita kena bersihkan hati mereka. Kena bersihkan hati mereka. Tuan-tuan, dia bukan hanya setakat dekat sekolah saja, di rumah. Tuan-tuan, sebab itu katanya ulama, madrasatul ula. Ibu adalah sekolah yang pertama untuk anak-anak mereka. Tuan-tuan, maknanya apa? Kedua orang tua ni, dia kena jadi contoh terlebih dahulu di rumah dia. Dan sebab itu Al-Imam Ibn Khaldun rahimahullahu ta'ala, dia sebut dalam kitab dia, hati-hati dia kata. Mak ayah hati-hati dia kata. Bila mana anak sampai kepada umur 7 tahun, dan tuan, dia mudah meniru apa-apa yang dilakukan oleh kedua orang tua dia. Dan ni kata Al-Imam Ibn Khaldun rahimahullahu ta'ala. Hari ni kita tengok Masya Allah macam tak selesai, malah makin takut kita. Dan jangan buat main-main. Ke depan ni bukannya main-main punya cabaran. Kita sendiri pun susah. Kemudian tambah lagi dengan tanggungjawab kita sebagai ayah, sebagai ibu dan sebagainya. Dan tuan, kita doa dengan Allah Ta'ala, mudah-mudahan urusan kita dipermudahkan. Tapi
Berdasarkan pada hadis Nabi SAW, Nabi beritahu dah formula dia. Kalaulah daging yang satu ni baik semua, seluruh anggota tubuh badan dia. Dan maknanya dia berperangai dengan perangai yang baik. Kalau binasalah hak yang ni, maka dia akan binasa seluruh daripada jasad dia. Macam mana kita nak masuk pada generasi pada hari ni? Hari ni punya generasi bukan generasi main sepak takraw lagi dah. Bukan. Mereka tak main sepak takraw. Mereka main Mobile Legend. Tahu ni Mobile Legend. Mereka duk main Roblox. Bukan Roblox yang buat polis depan ni. Bukan dia. Jadi jangan macam mana tu. Tapi ulama pesan. Ulama kata apa? Ulama kata, didiklah anak-anak kamu mengikut zaman dia, kata ulama. Kita nak kurung dia kat rumah, tak boleh. Nak kurung dia kat rumah, jangan kat luar maksiat banyak. Kurung kawan tu kat rumah, tak bagi keluar rumah pula dah. Jangan. Dia jadi masalah lain pula. Gila ke apa? Kita tak tahu. Masya Allah, saya pernah kena benda ni. Bila yalah kita sayang anak kita, anak tu kecil. Kita pula masa tu baru balik daripada Azhar. Apa ni, darah tengah panas. Tuan-tuan mahasiswa ni, darah panas. Kita masa apa ni, masa duk mengaji dulu pun pantang. Kedutaan cakap apa, kira apa. Darah panas tu. Tuan-tuan, balik-balik kita pun apa ni, yalah kita duduk di tempat orang, tak tengok tempat kita. Bila anak tu kecil lagi tu, anak yang sulung tu dapat di Mesir. Bila balik-balik, kurunglah rumah. Kurung dia dalam rumah, tak kasih keluar rumah. Dia ni duk tengok kat tingkap. Dia duk tengok kat tingkap kawan-kawan duk main, budak-budak lain duk main. Tiba-tiba dia teriak. Dia teriak, dia tak berani nak habaq dengan kita. Rupa-rupanya anak kita tertekan. Kita pun fikir macam mana nak buat ni. Allahu Akbar. Satu cabaran. Sebab itu kata Nabi SAW, didiklah anak kalian mengikut zaman dia, kata Nabi SAW. Prosesnya menyucikan jiwa ni dia bukan satu proses yang mudah. Kerana apa? Kerana mungkin pada hari ni hati bersih. Belum tentu lagi kita keluar daripada masjid ni hati kita bersih. Tuan-tuan, belum tentu lagi esok hati bersih. Tuan-tuan, Allah Ta'ala alam. Maka kita kena doa banyak-banyak dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan cabaran yang begitu berat pada hari ini. Tapi Nabi SAW bagi dia punya solusi. Dia bagi dia punya penyelesaian dia. Bila mana daging yang satu ni baik semua. Dan kalaulah dia binasa, maka binasalah keseluruhannya. Maka dia kata, jaga-jaga, kata Nabi SAW, dan ingatlah, benda yang aku pesan ini iaitulah hati, kata Nabi SAW. Dan maka hati ni dia boleh menggerakkan seseorang, sama ada dia jadi baik atau sebaliknya. Kerana tu Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan doa ni. Tuan-tuan, ulama sebut, bila mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan kita hanya berdoa untuk menunaikan hak-hak kita semata-mata. Tuan-tuan, kadang-kadang benda yang kita minta ni tak bagus untuk kita. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kadang-kadang benda yang kamu suka tak baik untuk kamu. Kadang-kadang satu benda yang kamu tak suka, dia baik untuk kamu. Akhir daripada ayat ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang maha mengetahui, sedang kamu tak tahu apa-apa, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tuan, jadi ulama kata, bila berdoa kepada Allah, jangan minta supaya ditunaikan hak kita semata-mata.
Dan kita pi Mekah, kita pi apa ni kat mana-mana lah. Hari yang mustajab berdoa pada Allah. Dan yang kita minta apa? Ya Allah, mudahkan seluruh urusan aku. Ni yang kita minta. Ya Allah, bagi berjayalah anak-anak aku. Tuan-tuan, ni semua adalah berkaitan dengan hak-hak kita. Bukan salah doa tu. Tuan-tuan, dia tak salah. Tapi dalam bab-bab macam ni, dan ulama kata, ini adalah berkenaan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita minta jadi kaya, kita minta, dan ni perkara biasa yang kita minta dengan Allah Ta'ala. Tapi tengok Nabi punya permintaan. Nabi doa dengan Allah Ta'ala. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, kuatkan hati aku di dalam agama Engkau ya Allah. Doa macam ni tak best dia dah. Doa macam ni tak seronok dia kata. Pasal apa? Tak seronok tuan-tuan. Pasal apa? Yang ni berkenaan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ulama sebut antara adab berdoa dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan, kalau boleh dalam kita punya doa tu ada hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum daripada hak-hak kita. Dan maka Nabi SAW kata, jaga-jaga. Benda yang aku kata ni adalah hati, kata Nabi. Dan Nabi berdoa pada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub. Ya Allah yang membolak-balikkan hati. Kuatkan hati ni supaya tetap berada di dalam agama kamu, ya Allah. Kemudian dia kata, pengarang kata, dan ketahui olehmu, dia kata, bahawasanya mereka yang mendakwa, mereka yang suka mendakwa. Al-Imam Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala, dia sebut di dalam kitab dia Risalah Al-Qushairiyah. Imam Qushairi kata, ramai orang yang suka dakwah-dakwi ni. Tuan-tuan, dia suka dakwah-dakwi. Dakwah macam-macam. Dakwah saya macam tu, saya macam ni. Tuan-tuan, guru saya, dia ada tulis satu kitab. Nama kitab tu, dia dalam bahasa Melayu. Dia ni, apa ni nama dia? Dr. Jahid Siddiq Hafizahullah Ta'ala. Dan tuan, salah seorang daripada ahli syura tarikat apa ni di Malaysia. Dan saya sendiri pun pernah baiat dengan dia. Dr. Jahid Siddiq Hafizahullah Ta'ala. Dan tuan, tesis PhD dia berkenaan dengan syekh di dalam apa ni, di dalam tariqah. Dan tuan, dia sebut dalam kitab dia, bahkan perkara ni disokong oleh ulama apa ni besar tasawuf, antaranya Syekh Amin Al-Kurdi rahimahullahu ta'ala. Dan dia kata apa? Dia kata orang yang mendapatkan apa ni pengalaman-pengalaman daripada amal saleh yang dia lakukan pada Allah, tuan, sepatutnya dia tak boleh cerita dekat orang. Tak boleh cerita dekat orang. Bahkan sebahagian daripada ulama kata apa? Al-karamatu aurah, kata ulama. Karamah itu dia seperti aurat. Dan kalau aurat ni boleh tak kita dedah-dedah kat orang? Tak boleh. Orang pun tak boleh tengok apa ni aurat kita. Dan tuan, karamah perkara luar biasa, pengalaman-pengalaman kita yang luar biasa. Dan tuan, yang tu tak boleh diceritakan kepada orang kecuali dia kena cerita kepada guru dia. Guru dia lah yang akan beri petunjuk pada dia. Dan tuan, yang dia nak pergi lelong cerita ke orang ni pasal apa? Tuan, jagalah. Itu adalah adab-adab kita berjalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab dia. Dan tuan, subhanallah, kalau kita tengok guru-guru kita, ulama-ulama kita, sama ada di Mesir ataupun di Yaman. Dan kalau Yaman ni saya tengok ulama-ulama dia, kita nampak yang tu ulama. Tapi kalau di Mesir, kita tak nampak dia ulama, masya-Allah. Dia macam orang biasa.
Dan dia macam orang biasa. Contoh lah, saya bagi contoh Dr. Umar Hashim hafizahullah ta'ala. Dia salah seorang guru kepada ni Datuk Syekh Bada'ruddin kita hafizahullah. Guru dia Dr. Umar Hashim hafizahullah. Dan tuan seorang muhaddis, seorang ulama hadis besar. Dan orang kata bahawa dia salah seorang daripada wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, tapi dia pernah naik mimbar hari Jumaat. Dia pernah dekat Masjid Al-Azhar. Dia naik mimbar pakai baju kot, pakai tali tie, kepiah pun tak pakai, dia khutbah. Tapi orang kata dia apa? Ahlul hadis. Orang duk cerita dia ni adalah apa dia? Dia salah seorang daripada wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cukuplah Syekh Bada'ruddin tu sebagai bukti. Ulama kata, nak tengok guru macam mana, tengok murid dia lagu mana. Tengok macam mana. Syekh Bada'ruddin masya-Allah, hebatnya ada dalam bidang hadis dan sebagainya. Guru dia pun macam tu. Tapi biasa, orang tengok biasa, sama macam orang lain. Tapi kedudukan dia pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tengok apa kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala berkenaan dengan orang yang dakwa-dakwi ni. Dia kata, dan ketahui olehmu bahawasanya mereka yang mendakwa, dan ramai yang dakwa. Dan kata Imam Al-Kushairi rahimahullahu ta'ala, ramainya manusia yang suka mendakwa bahawa dirinya telah pun dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok dia kata apa? Mereka yang mendakwa ia bahawasanya ada baginya hati yang baik. Dan tuan dia boleh kata, ni hati baik kita ni, Allah Akbar. Dan tuan, apa pun yang kita boleh kat kita, sama ada kebaikan atau keburukan, ianya adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bukan menandakan apa-apa. Dan satu orang yang hidup senang misalnya, dia pun dakwa diri dia, dia dekat dengan Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati dia. Dan kena ingat, sama ada perkara baik yang boleh kat kita ataupun perkara buruk yang boleh kat kita, kedua-duanya ianya adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terbaik adalah perkataan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam ketika mana dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa perkataan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam? Dan kata-kata ni kita gantung di rumah kita. Sebahagian daripada rumah saya tengok ada gantung perkataan ni. Tapi perkataan ni kita kena faham. Dia adalah perkataan yang sangat rendah diri daripada seorang Nabi Allah. Dan Nabi Allah Sulaiman bila diceritakan pada dia berkenaan dengan nikmat yang dia dapat, Nabi Allah Sulaiman kaya. Istana dia hebat. Bukan setakat tu lah. Dan setakat kaya duit ni Nabi Allah Sulaiman kaya. Tapi lebih kaya pada tu, dia boleh pakai jin. Jin dengar cakap dia. Dan dia nak pakai menatang. Menatang pun dengar cakap dia. Seluruh daripada makhluk ni duduk di bawah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Tapi apa kata Nabi Allah Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah daripada kelebihan Tuhan aku kepada aku, kata Nabi Sulaiman. Dan Nabi Allah Sulaiman kata, liya belua ni. Dan nikmat yang Allah beri ini kerana nak uji aku. Ashkur am akfur. Sama ada aku ni bersyukur kepada Allah ataupun aku tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Dan ni perkataan yang baik. Bila mana kita dapat nikmat ataupun tak dapat nikmat, liya belua ni. Tujuannya adalah kerana dia itu nak menguji aku, kata Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Dan senang pun ujian, susah pun adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang senang, Allah Ta'ala nak tengok dia bersyukur kepada Allah.
Orang yang susah, Allah nak tengok dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua-duanya adalah ujian. Maka tak perlu dakwah. Maka dia kata, dan ketahui olehmu bahawasanya mereka yang mendakwa ia, bahawasanya ada baginya hati yang baik, dia kata. Dia dakwah, hati dia baik. Dan dia dakwah lah macam-macam. Yakni dipenuhi dengan makrifah pula, dia kata. Padahal telah buruk zahirnya. Dan dia hanya sekadar dakwah sahaja kepada orang. Tetapi padahal kata Imamul Haddad rahimahullahu ta'ala, telah buruk zahirnya. Dan tuan, dia punya zahir dia itu buruk. Apatah lagi tidak sesuai, tidak tanduk dia dengan apa yang diajak oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i katanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, seseorang yang boleh berjalan atas air ataupun dia boleh terbang di langit. Dan tuan, janganlah, kata Imam Syafi'i, Imam Syafi'i sebut, Imam Syafi'i kata. Dan tuan, Imam Syafi'i kata, bila orang tu dia boleh jalan atas air, dia boleh terbang di udara. Dan tuan, jangan, kata Imam Syafi'i, kamu nak kata bahawa dia adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Imam Syafi'i dia terang siapakah dia wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, ringkas diberikan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala bahawasanya wali Allah Subhanahu wa ta'ala itu mereka yang berjalan dengan hidayat Allah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan maka mereka adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jenis dakwah ni, dia kata apa? Dia dakwah, dia mempunyai hati yang baik. Padahal telah buruk zahirnya dengan sebab meninggal akan segala taat yang zahir. Dia tinggal semua yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ni yang pelik ni. Dia tinggal segala taat yang zahir. Maksud apa taat zahir? Benda yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya-Allah. Sebab itu benda pertama sekali, yang apa ni disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun juga yang kita lakukan, hendaklah kita lakukan perkara tersebut dengan penuh keikhlasan pada Allah. Dan tuan, keikhlasan ni lagu mana? Bila dia beramal, dia tak nak benda-benda apa pun, melainkan dia beramal itu adalah semata-mata adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, bila dia ada niat yang macam tu, dia tidak akan meninggalkan apa yang zahir, apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, masya-Allah, Imam Al-Haddad masa dia tulis apa ni kitab ni, kan kita dah cerita awal dulu ni. Dan tuan, dia tulis kitab ni dengan cara kerohanian ni, karamah yang Allah beri kepada dia. Dan tuan, Imam Al-Haddad buta. Dia buta. Habis tu yang kita baca ni Zat, kitab dia, ya, pengarang dia buta. Dan sebab itu dia karang ni adalah melalui daripada kerohanian dia. Masya-Allah. Dan tuan, ada duit, jangan masuk Krabiah. Dia kata penuh orang ni, belah-belah Thailand semua kan. Ada duit tuan, kita pergi tengok tempat-tempat macam ni, tempat Imam Al-Haddad dia bangunkan masjid. Dan tuan, rumah kelahiran dia, tasbih dia, tiap-tiap apa ni biji tasbih tu besar ni. Imam Al-Haddadnya tasbih dan panjang. Kalau dibuka ni boleh lengkap apa ni sebahagian daripada ruang masjid ni. Kita pun fikir, ya Allah, macam mana dia berzikir dengan Allah Ta'ala ni. Subhanallah. Jadi dia tulis ni bukannya dia saja-saja nak tulis ataupun nak kecam siapa-siapa ni. Dan dia tulis ni melalui kerohanian dia. Dan dia kata, tengok, dengan sebab meninggalkan akan segala taat yang zahir itu, dia kata, syariat itu ditinggalkan.
maka orang itu, kata Imamul Haddad rahimahullahu ta'ala, pembohong besar, dia kata. Tak tahu kalau dalam kitab yang apa ni, kalau dekat dalam kitab yang asal, dia hanya sebut fahuwa kazib, orang itu seorang pendusta. Tapi yang terjemah ni adalah orang apa ni, orang Nusantara kita. Syekh Idris Al-Khayyat, ulama pondok daripada Fatani. Dan dia terjemah apa dia? Orang yang dakwa mempunyai hati yang baik, sedangkan dia meninggalkan ketaatan kepada Allah, syariat dia tak jalankan, maka orang itu pembohong besar, dia kata. Ini kasar sikit ni. Tapi kalau dalam teks yang asal dia kata apa? Fahuwa kazib. Orang itu adalah seorang yang pembohong, dia kata. Sekali-kali, dia kata, dan barang siapa bersungguh-sungguh, dia kata, pada mengelokkan zahir dengan mengelokkan pakaian, seperti pakai ia akan pakaian ahli sufi, dan mengelokkan kelakuannya, dan membetulkan lidahnya, dan menimbangkan gerak diamnya, dan pada ketika duduknya, dan berdirinya, dan berjalannya, dan meninggalkan ia pada batinnya, dipenuhi dengan yang kotor segala perangai dan yang hina segala tabiat, maka ketahuilah itu orang setengah daripada ahli tasannuh dan juga orang yang riak. Dan yang ini kita akan terangkan pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Yang ini kalau nak terang dia tak boleh lah, dah pukul 8.27. Yang ni kita kena terang panjang. Berkenaan dengan apa? Orang yang dahlah dia dakwa, kemudian dia hanya sekadar buat-buat sahaja, pakai pakaian ahlu sufi, dan kemudian dia mengelokkan dia punya berdiri, dia duduk dia, dan pasal apa? Semata-mata kerana nak suruh orang hormat kepada dia. Dan kata Imamul Haddad, ketahuilah orang ni dia tak benar. Orang ni daripada ahli tasannuh. Tasannuh maknanya orang ni hanya sekadar buat-buat saja, dan dia pula tergolong dalam golongan orang yang riak, iaitulah nak menunjukkan kebaikannya kepada orang lain, kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Dan nanti kita akan tengok nanti berkenaan dengan perkara ni pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah ta'ala a'lam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudana وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم.